Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom ikuti jejak tokoh 3 sekawan bersama kami. Sebelum kami mulakan dokumentari kali ini, kami ingin bertanyakan beberapa soalan kepada kalian. Siapakah sebenarnya gerangan yang bernama Ibn Khaldun? Adakah kita benar-benar mengenali sosok tubuh yang bernama Ibn Khaldun? Apakah sebenarnya sumbangan Ibn Khaldun dalam bidang sains sosial, dalam bidang ekonomi maupun bidang-bidang lain? Apa yang kita boleh contohi daripada Ibn Khaldun, dan juga apa perkara yang kita boleh muhasabah ataupun belajar daripada Ibn Khaldun? Jadi, ayo kita telusuri satu persatu daripada komentari oleh kami bertiga. Jom kita kenali sedikit sebanyak berkaitan dengan biodata Ibn Khaldun. Nama beliau adalah Wali ad-Din Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Rahman Ibn Khaldun. Beliau dilahirkan di Tunisia pada bulan Ramadan 732 Hijrah bersamaan 27 Mei 1332 Masihi. Beliau merupakan seorang ahli penulis sejarah dan ahli sejarah Arab abad ke-14 Masihi serta telah diiktiraf sebagai pengasas kajian sejarah moden, sosiologi dan ekonomi. Beliau telah wafat di Kahirah, Mesir pada tahun 808 Hijrah atau bersamaan 1406 Masihi semasa berusia 76 tahun dan dikebumikan oleh para sufi di luar Bab An-Nas di Kahirah. Seterusnya, adakah kalian mengetahui terdapat banyak sumbangan-sumbangan Ibn Khaldun khususnya dalam bidang sains sosial, sejarah, ekonomi dan seumpamanya? Ayo kita telusuri satu persatu yang mampu menjadi inspirasi dan pemangkin kepada kita selaku pendidik. Antara sumbangan Ibn Khaldun adalah sumbangan beliau dalam bidang sains sosial, iaitu sains politik, sejarah dan juga ekonomi. Yang pertama, pelibatan Ibn Khaldun dalam aktiviti sosial dan politik. Yang kedua, pengasas falsafah sejarah. Yang ketiga, penghasilan karya-karya agung seperti Muqaddimah, Al-Ibar dan juga Al-Tasrif. Yang keempat, bapa ekonomi Islam. Sumbangan yang pertama, pelibatan dalam aktiviti sosial dan politik. Ibn Khaldun pernah menyandang jawatan dan berkhidmat dengan beberapa orang pemerintah di utara Afrika dan Andalus. Bermakna Ibn Khaldun banyak pengalaman bersama pemerintah-pemerintah yang hebat dan juga berpengalaman. Jadi, Ibn Khaldun pernah menyandang jawatan-jawatan penting seperti pertama, Setiausaha Negara di Istana Sultan Abu Ishaq dan juga Sultan Abu Anan. Kemudian, sebagai anggota Majlis Ilmiah. Kemudian, sebagai anggota jawatan Setiausaha Sultan Abu Salim bin Abi Al-Hasan di Fez, Morocco, sebagai Duta Granada, sebagai Perdana Menteri Haji Bogi dan juga Ketua Hakim Qadi Al-Duha. Jadi, jawatan-jawatan ini memberi peluang bagi Ibn Khaldun berkhidmat kepada negara dan juga dengan lebih berkesan serta memanfaatkan bakatnya dalam bidang sejarah serta sains sosial. Sumbangan kedua, sebagai pengasas falsafah sejarah. Jadi, yang pertama, definisi sejarah bagi Ibn Khaldun ialah catatan atau maklumat tentang masyarakat manusia, iaitu pada sifat-sifat manusia seperti kemarahan, kebiadaban, revolusi, perasaan setia kawan dan pemberontakan sehingga mengakibatkan terbentuknya kerajaan, negara dan rakyat, wujudnya berbagai kegiatan dan pekerjaan manusia. Jadi, terdapatnya pelbagai aspek ilmu pengetahuan dan pertukaran dan secara umumnya berkenaan semua perubahan yang dialami oleh manusia. Ini bermakna mengkaji tentang manusia itu sendiri. Secara ringkas, daripada definisi atas, sejarah dan masyarakat adalah satu kesatuan yang mempunyai kesamaan realiti yang berhubung kait antara satu sama lain. Bermakna, konsep yang dikeluarkan oleh Ibn Khaldun sangat berbeza dengan pendapat Herodotus yang membawa makna seorang ahli sejarah Yunani mengatakan bahawa Tuhan telah campur tangan secara langsung dalam menentukan sejarah manusia dan bukan manusia itu sendiri yang menentukan sejarahnya. Ini berbeza bukan? Oleh itu, Ibn Khaldun telah menetapkan beberapa prinsip untuk sejarah. Contohnya, apabila mengkaji sesuatu peristiwa kebangkitan ataupun kejatuhan sesebuah kerajaan, seorang individu perlu memastikan pelibatan sebab dan akibat kejadian itu berlaku. Jadi, keadaan ini menunjukkan hubungan secara langsung antara sebab dan juga akibat. Ini
Ini bermakna sejarah mempunyai kronologi, sebab dan akibat kepada sesuatu peristiwa. Menurut beliau, manusia sendiri yang menentukan sejarahnya kecuali mereka yang melanggar hukum Allah, sama ada hukum tersurat dalam wahyu ataupun tersirat dalam hukum halam, akan ditentukan Allah. Ibn Khaldun berjaya memurnikan ilmu sejarah dengan menjadikan rasional sebagai kayu ukur fakta sejarah tanpa fanatik kepada sesuatu laporan yang tidak terbukti kebenarannya. Justru itu, terdapat 4 perkara dalam penelitian laporan sejarah. Yang pertama, mestilah membandingkan antara peristiwa-peristiwa yang lalu berdasarkan kaedah sebab dan musabab. Itulah sejarah. Yang kedua, mengkaji peristiwa-peristiwa lalu untuk dijadikan iktibar kepada peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku. Jadi, bila mana berlakunya peristiwa-peristiwa pada zaman kini, kita boleh buka semula sirah ataupun sejarah yang berlaku pada zaman lalu agar kita belajar daripada kesilapan umat terdahulu. Yang ketiga, mengambil kira pengaruh iklim dan juga alam sekitar terhadap apa yang berlaku. Kita cakna terhadap keadaan bumi, keadaan semasa dan juga budaya ataupun etnik di sekeliling. Yang keempat, mengambil kira kedudukan ekonomi dan juga budaya terhadap peristiwa yang berlaku. Ini bermakna umat Islam juga sangat cakna terhadap ekonomi dan budaya, bukan hanya berfokus kepada agama ataupun politik sahaja. Sumbangan Ibn Khaldun yang seterusnya ialah beliau telah banyak menyumbang dalam penghasilan karya-karya agung seperti kitab Al-Muqaddimah, Al-Ibar dan At-Tasrif. Kitab Al-Muqaddimah merupakan kitab yang menganalisa tentang peristiwa bersejarah yang menyumbang kepada perkembangan tamadun manusia sehingga ke hari ini. Kitab Al-Muqaddimah merupakan buku siri pertama dan telah membahaskan berkaitan falsafah sejarah, sosiologi, demografi, sejarah budaya dan pelbagai lagi cabang sains. Kitab Al-Ibar pula merupakan buku siri kedua yang menjelaskan berkaitan sejarah Arab, Mesir dan Afrika serta berkaitan pemerintah Muslim dan kontemporari. Karya beliau yang juga masyhur ialah Kitab At-Tasrif yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam hidup Ibn Khaldun sendiri. Antara sumbangan besar Ibn Khaldun yang lainnya adalah sumbangan dalam bidang ekonomi, sehingga beliau digelar sebagai bapa ekonomi Islam. Beliau mendapat gelaran tersebut kerana pemikiran beliau berkaitan teori ekonomi yang logik dan realistik. Antara prinsip dan falsafah ekonomi yang ditekankan oleh Ibn Khaldun ialah prinsip keadilan, kesungguhan, kerjasama dan kesederhanaan. Antara teori yang telah beliau perkenalkan dalam bidang ini ialah teori nilai guna dan teori ekonomi. Teori nilai guna merupakan teori yang meletakkan nilai sesuatu barang bergantung kepada nilai buruh yang terlibat dalam proses pengeluaran. Teori ekonomi pula telah memberi impak positif, iaitu berjaya mengecilkan perbelanjaan dan meningkatkan sumber bahan mentah. Seterusnya, kita pergi kepada pengaruh sumbangan Ibn Khaldun. Hasil daripada sumbangan Ibn Khaldun, apa pengaruh yang kita dapat lihat sehingga kini? Yang pertama adalah ramai pakar sosiologi sehingga kini menggunakan karya-karya Ibn Khaldun sebagai rujukan. Contohnya, seorang Presiden Amerika Syarikat yang bernama Presiden Reagan menggunakan pandangan percukaian Ibn Khaldun dalam pemerintahannya. Dan dapat dibuktikan lagi bahawa ramai pengkaji yang mengkaji karya-karya Ibn Khaldun telah menyimpulkan bahawa Ibn Khaldun adalah salah seorang pemikir Islam yang paling mendapat perhatian kerana kepelbagaian kajiannya yang meliputi pelbagai bidang seperti ilmu sejarah, ekonomi, politik dan juga sosial. Jadi, apa yang boleh kita contohi daripada kisah Ibn Khaldun ni? Ibn Khaldun terkenal dengan kehebatan karyanya yang banyak menyentuh berkaitan sejarah. Maka, kita boleh menjadikan sejarah sebagai guru terbaik dalam pembinaan sesebuah tamadun Islam yang cakna akan isu-isu dalam masyarakat. Dengan kita mengkaji sejarah, kita dapat belajar daripada jatuh bangun sesebuah tamadun supaya kesilapan yang sama tak berulang lagi dan sentiasa berusaha dalam perbaiki isu-isu yang berlaku. Yang kedua, kitalah menjadi pemula atau menjadi peneraju untuk membawa perubahan dalam pelbagai aspek kehidupan serta memperjuangkan syiar Islam. Dr. Brian S. Turner yang banyak mengulas karya-karya Ibn Khaldun ni pernah mengatakan Ibn Khaldun sentiasa menerangkan dengan lengkap tentang evolusi dan kemajuan melalui sebab musabab sesuatu peristiwa yang berlaku. Ramai juga tokoh-tokoh barat terhutang budi dengan Ibn Khaldun atas karya-karya yang dihasilkan untuk membantu dalam bidang sosiologi.
Akhir sekali, Ibnu Khaldun seorang tokoh pemikir Islam yang hebat dengan pembaharuan yang dibawa mengubah dunia dengan karya-karya ulungnya. Maka, kita boleh contohi dari sudut minda, kreatif dan inovatif untuk sentiasa mendatangkan solusi terhadap permasalahan yang berlaku di sekeliling. Banyak bidang yang Ibnu Khaldun ceburi sebagai satu inisiatif untuk bantu masyarakat tamadun Islam suatu ketika dahulu. Hebatnya beliau dalam sentiasa memikirkan kepentingan umat untuk sentiasa memajukan agama dan tamadun dalam kehidupan. Kesimpulannya, dapat kita ketahui bahawa Ibnu Khaldun ni adalah seorang tokoh sosiologi dan ahli sejarawan yang membuat percubaan sains baru, Al-Umran, iaitu sains pembangunan yang berfokuskan kepada sains sosiologi. Salah satu karya ulung daripada Ibnu Khaldun iaitu Kitab Al-Muqaddimah menjadi sumber rujukan sehingga ke hari ini dan telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa. Kematangan Ibnu Khaldun dalam pemikiran mengenai sains sosial, peradaban, ekonomi dan seumpamanya perlu menjadi inspirasi dan kebanggaan umat Islam dalam menghargai jasa dan ilmu yang disampaikan oleh beliau. Sekian sahaja daripada kami 3 sekawan. Moga beroleh manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.